Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf malam ni kita live lambat sebab ada berita-berita terkini yang lebih sensasi yang kita baru perolehi malam ni. Separuh saya akan cerita pada malam ni, insya-Allah. Besok saya akan buat satu lagi pendedahan yang amat mengejutkan. Kita dah tunggu lama berhubung kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Rupa-rupanya hari ni baru tahu bahawa 1 sen pun duit yang Datuk Seri Najib terima dana daripada Kerajaan Saudi dan juga daripada Kementerian Kewangan Saudi yang dikatakan duit YMDB oleh Pakatan Harapan, 1 sen pun tidak masuk dalam poket Datuk Seri Najib. Ini disahkan oleh anggota polis sendiri. Jadi hari ni, malam ni saya nak membuat satu, nak kata pendedahan pun boleh, nak katakan pertanyaan pun boleh. Sebab maklumat terkini yang kita terima, insya-Allah tak lama lagi AG pun dah tak tahan sangat. AG diminta untuk ni khabar angin. Saya nak beritahu awal, ini khabar angin. Dengar boleh, percaya jangan. Korang faham lah maksudnya bila aku cakap macam tu. Okey, AG insya-Allah lah tuan-tuan, tak lama lagi dia pun akan meninggalkan pos AG ni, tak boleh tahan. Sekarang ni orang-orang yang berpenyakit macam Azmin Ali sedang berebut meletakkan AG dia. Azmin nak meletakkan seorang Datuk S. Datuk S. Lepas tu begitu juga dengan Ketua Hakim Negara hari ini mencadangkan dua nama dibawa oleh Ketua Hakim Negara. Taqiyuddin, seperti mana yang biasa, Taqiyuddin mencadangkan Datuk R. Tapi kita bukan nak cerita pasal AG baru ni tuan-tuan. Kita itu ada nanti ada masa saya sembang pasal AG baru. Cuma AG lama sebelum dia keluar ni hari ni, kita nak minta supaya AG ni memberikan jawapan kepada kita. Kenapa wujudnya keperluan melantik Rosli Dahlan? Rosli Dahlan ni semua orang tahu, orang kanan kepada Muhyiddin Yassin. Seorang peguam, satu-satunya peguam yang dia menang kes dengan SPRM. Peguam yang hebat. Baru-baru ni bila kita menyerang Siti Zainab cuba menggunakan Rosli Dahlan ni. Dan hari ini baru saya tahu bahawa Rosli Dahlan hari ini boleh dianggap sebagai orang yang cukup banyak buat duit ketika pemerintahan Muhyiddin Yassin. Betul tak betul? Tuan-tuan fikirkan. Okey. Hari ini saya nak beritahu dengan saudara bahawa Rosli Dahlan ini dikabarkan telah pun dilantik. Saya terpaksa guna perkataan dikabarkan. Supaya tuan-tuan, kita mengharapkan supaya AG hari ini memberikan jawapan. Kenapa Jabatan Peguam Negara tidak boleh berunding sendiri dengan entiti-entiti yang ada kaitan dengan 1MDB? Sebaliknya, mereka menggunakan khidmat Rosli Dahlan, seorang peguam swasta, untuk berunding dengan Goldman Sachs, untuk berunding dengan Arab Malaysia, untuk berunding dengan semua nama-nama yang terpalit dengan kes 1MDB. Dan untuk maklumat tuan-tuan, maklumat yang saya terima, ini kabar angin, tetapi saya rasa kabar angin ini perlu dijawab oleh Peguam Negara, sama ada ianya benar ataupun tidak. Kerana mereka mengatakan bahawa Rosli Dahlan menuntut 10% daripada wang yang berjaya dia kutip daripada pihak-pihak yang terlibat dengan 1MDB
sebagai dia punya fees, sebagai dia punya negotiation fees. Saya ambil contoh lah tuan-tuan, kenapa saya kata dia ni orang yang paling banyak buat duit zaman Muhyiddin Yassin. Baru-baru ini kita tahu bahawa Zafrul mengumumkan bahawa Goldman Sachs bersetuju untuk membayar 17 bilion ringgit. Tuan-tuan, 17 bilion ringgit kalau 10% maknanya 1.7 bilion akan pergi masuk ke poket Rosli Dahlan. Sedangkan mereka mengatakan ini duit 1MDB, ini kononnya duit rakyat, maka apa sebabnya ianya menjadi halal untuk 10% daripada duit rakyat ini masuk ke poket Rosli Dahlan? Kita nak tahu juga, adakah 10% ni sepenuhnya masuk dalam poket Rosli Dahlan, atau mungkin ianya masuk ke poket orang-orang lain? Yang ini perlu juga dijawab oleh Peguam Negara. Kerana bagi saya, Peguam Negara mempunyai pakar-pakar undang-undang yang boleh negotiate dengan Goldman Sachs sendiri. Itu sebenarnya pada hakikat dia tuan-tuan, tidaklah 17 bilion seperti mana yang diungkapkan oleh Zafrul tu diterima semua. Actually it's 3.9 billion US dollar. 3.9 billion US dollar. Mereka akan bayar 2.5 billion US dollar dulu, maknanya lebih daripada 10 bilion ringgit, dan 1.4 bilion US dollar lagi secara berperingkat, Cuma yang menjadi persoalannya, kita boleh mendapatkan sepenuhnya duit ini daripada Goldman Sachs dan boleh digunakan untuk negara. Banyak benda boleh digunakan. Kenapa perlu melantik Rosli Dahlan? Adakah ini atas arahan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Dan kita juga nak tahu berapa pula yang diperolehi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini baru Goldman Sachs, belum lagi M-Bank. M-Bank tuan-tuan telah bersetuju. Settlement figure dia ialah sebanyak 2.83 bilion ringgit. Kalau 10% daripada 2.83 bilion, 2,830 juta ringgit tuan-tuan. Maknanya kalau 10% lebih kurang 283 juta ringgit. Itu baru dapat daripada M-Bank. Seronok tuan-tuan jadi orang kanan kepada Tan Sri Muhyiddin ni. Dengan mudah, dia dah tahu orang-orang yang namanya dah terpalit dengan 1MDB ni. Dia punya kerja cuma pergi berunding dengan pihak tersebut, dan akhirnya bila mereka bersetuju dengan satu figure, maka akhirnya tuan-tuan, duit itu dengan mudah masuk ke poket Rosli Dahlan. Dan selepas itu disalurkan ke mana? Saya yakin takkanlah tak ada. Takkanlah tak ada. Ini kepercayaan saya, bukan saya nak menuduh. Tetapi saya yakin sudah pasti arahan ini dikeluarkan oleh Perdana Menteri kepada Peguam Negara dengan harapan supaya ada sedikit modal untuk mereka gunakan sebagai dana pilihan raya setidak-tidaknya. Jadi benda ni perlu diperjelaskan oleh Peguam Negara sebelum beliau pencen. Beliau perlu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, adakah ini arahan Perdana Menteri. Dan sebagai seorang penjawat awam, beliau tahu bahawa duit negara boleh diselamatkan berbilion ringgit sekiranya Jabatan Peguam Negara menguruskan hal ini bersendirian tanpa perlu melibatkan. Ada yang tanya siapa Rosli Dahlan. Bolehlah Google. Baru-baru ni masa musim Covid, dia sumbang RM300,000 kepada Muhyiddin. Boleh. Boleh Google. Jadi sepatutnya kalau kerja ni diselesaikan oleh Jabatan Peguam Negara sendiri, maka kita boleh menjimatkan
cukup banyak penjimatan berbilion ringgit yang dapat kita jimatkan. Jadi itu mukadimah saya pada malam ini.